Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sambung kepada seperti yang saya janjikan sebelum ini, seperti yang cikgu janjikan sebelum ini. Kita sambung kepada perbincangan tajuk-tajuk tertentu yang kita fokus untuk anak-anak bagi menghadapi SPM kelak. Baik, kita akan mulakan untuk slot ini dengan tajuk hukum linear. Kenapa kita nak mula dengan hukum linear? Baik anak-anak, sebelum ni kita dah lihat bahawa dalam tajuk hukum linear ini kita akan dapat 7.78%. 7.78%. Markah yang agak banyak walaupun melibatkan hanya satu tajuk. Tajuk apa tu anak-anak? Hukum linear. Dia duduk kat mana? Dia duduk di kertas 2 dan kertas 1. Kalau kertas 2, kertas 1 maybe dalam kemungkinan besar dalam 4 markah atau 5 markah. Dalam kertas 2 pasti dia menyumbang sebanyak 10 markah. Baik, saya nak mula dengan konsep kita mesti jawab semua soalan. Jangan anak-anak tinggalkan walaupun satu soalan pun dengan tanpa jawapan. Dengan tanpa jawapan. Kerana konsep kita untuk kita lulus ni, kita jawab semua soalan sudah pasti. Kita nak cuba curi atau ambil sekurang-kurangnya 1 markah untuk setiap soalan. Saya dah buat pengiraan. Kalau semua soalan kertas 1 dan kertas 2 anak-anak jawab dan setiap satu soalan menyumbang sebanyak minimum 1 markah, anak-anak akan dapat keseluruhannya kurang lebih 14% kertas SPM matematik tambahan. Keadaan macam mana tu? Satu soalan, 1 markah. Takkan kita miskin sampai macam tu. So kita kena tambah lagi markah. Tamak dengan markah, kita kena curi markah. Berjaya curi 1, kita cuba dapatkan 2. Dapat 2, kita cuba dapatkan 3. Baik, untuk hukum linear, merangkumi keseluruhan markah 14 markah. Okey, anak-anak cubalah curi semaksimum yang mungkin. Lebih daripada 10 kot kita dapat curi markah untuk tajuk ini. Tajuk apa? Hukum linear. Tajuk hukum linear, kita ada lebih kurang 14 markah merangkumi kertas 1 dan kertas 2 SPM. Baik, kita lihat sepintas lalu. Apa yang nak kita belajar dalam tajuk ni? Dalam tajuk ni membezakan hukum linear dengan tak linear. Satu persamaan bentuk linear, satu perhubungan antara pemboleh ubah X dan Y bentuk tak linear. Kemudian kita melukis, kita akan belajar sekejap lagi bagaimana nak melukis garis penyuaian terbaik. Okey, bagaimana kita melukis garis penyuaian terbaik, dan yang agak penting dalam tajuk ini, bagaimana kita nak membentuk persamaan bagi satu garis lurus penyuaian terbaik. Selepas kita dah berjaya melukis garis lurus penyuaian terbaik anak-anak, kita nak mentafsir maklumat. Kita nak mendapatkan maklumat daripada garis lurus penyuaian terbaik yang kita plot atau yang kita lukis di atas kertas graf tadi. Kita nak buat apa? Kita nak dapatkan maklumat. 2 maklumat utama yang kita boleh dapat, kecerunan dan juga pintasan Y atau C. Kemudian kita nak mengaplikasi hukum linear kepada hubungan tak linear, dan akhir sekali dalam kertas 2 ini adalah kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum linear. Selalunya di bahagian akhir, di bahagian C dalam kertas 2, A, B, C itu, A itu ada kala dia suruh buat jadual, dan B itu maybe dia suruh lukis garis lurus penyuaian terbaik, dan C itu dia nak uji calon untuk dapatkan apa-apa saja maklumat yang berkaitan daripada garis lurus penyuaian terbaik yang anak-anak lukis pada kertas graf. Garis lurus, dia mesti dapat garis lurus, mesti guna pembaris, tidak akan dapat lengkuk atau curve dan sebagainya. Apa dia? Garis lurus. Baik, persamaan garis lurus secara umumnya anak-anak. Kita faham bahawa persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Apa dia C? C adalah tempat di mana garis lurus tadi memotong paksi Y. Contoh dia kalau kita ada garis lurus itu, okey, di sinilah C.
Ini secara umum, anak-anak dah tahu dah ni. Nah, dah tahu dah. Ini adalah secara umum. Dan kecerunan, macam mana kita nak dapatkan kecerunan? Kita mesti dapat daripada dua titik yang terdapat pada garis lurus. Dan kita carilah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Apa dia kecerunan? Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Ini dalam tajuk koordinat geometri pun ada. Dalam matematik moden pun ada. Kita dah, orang kata dah cair dah dengan macam mana nak cari kecerunan apabila kita ketahui dua titik. Dua titik diketahui, so kecerunan dia adalah Y2 tolak Y1 dibahagi dengan X2 tolak X1. Baik anak-anak, ini yang dikatakan graf linear boleh diperoleh. Graf linear boleh diperoleh daripada graf tak linear. Ini adalah graf tak linear. So kita boleh peroleh graf tak linear ni daripada, kita boleh peroleh graf linear daripada graf tak linear. Dalam tajuk ini difokuskan kepada inilah, iaitu kita nak ubah, kita nak peroleh satu graf linear daripada hubungan tak linear satu persamaan. Lazimnya hubungan antara Y dan juga X. Baik, garis lurus penyuaian terbaik. Dalam buku teks menyebut garis lurus penyuaian terbaik adalah garis lurus yang menyambung kebanyakan titik. Dia sambung kebanyakan titik. Ada berapa titik dalam SPM? Lazimnya ada 6 titik yang kita plot. Yang diplotkan pada graf. Titik-titik yang tidak terletak. Terdapat titik-titik yang tidak terletak pada garis lurus penyuaian terbaik. Titik tersebut mestilah bertabur secara seimbang di kedua-dua belah bahagian garis lurus. Kita ada dua belah, atas dan juga bawah bahagian garis lurus. Okey, saya nak ambil contoh yang paling mudah. So saya kena lukis graf dululah. Saya kena lukis garis lurus dulu supaya saya nak tunjuk dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan. Garis lurus yang tidak melalui titik dia hendaklah seimbang pada graf. Okay, saya ada garis lurus macam ni. So kita ada 6 titik. Okay, saya ambil contoh. Ni titik pertama, ni titik ketiga, keempat, ni titik keenam. So semuanya katakan berada pada garis lurus. Dan dua titik yang tidak berada di atas garis lurus ini hendaklah seimbang. So maybe satu di atas dan satu di bawah. Itu yang dimaksudkan dengan seimbang. Kalau tak seimbang macam mana? Tak seimbang maybe dua-dua atas. Ni tak baguslah. Tak nak ni. Dua-dua atas ni tak seimbang. Satu di atas, satu di bawah. Maybe yang ni duduk di bawah, yang satu lagi titik yang kelima tadi duduk di atas. Ini seimbang. Di mana yang seimbang? Okey, nampak tak? Dua titik yang tidak berada pada garis lurus itu seimbang. Satu di atas, satu di bawah. Malah dalam buku teks juga menyebut, buku teks versi DLP menyebut garis penyuaian terbaik, the lines of best fit ini berkemungkinan tidak melalui mana-mana titik. So dia ambil apa yang penting di sini? Dia ambil keseimbangan, okey? Keseimbangan titik-titik pada garis lurus. Keseimbangan tadi di mana anak-anak merujuk kepada bilangan titik di bahagian atas garis lurus dengan bilangan titik di bahagian bawah garis lurus hendaklah seimbang. So untuk proses ini, untuk proses plot graf ini, anak-anak tak dapat tidak kena guna pembaris yang panjang. Yang panjang tu maksud dia pembaris yang anak-anak biasa bawa sekarang lah. Pembaris yang 30 cm panjang. Ya, supaya hanya satu garis lurus tanpa perlu sambungan garis lurus untuk dapatkan garis lurus penyuaian terbaik yang memenuhi kehendak soalan lah. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Dari tadi saya dah sebut yang ni secara jelas sebenarnya dalam slide sebelum ni, iaitu persamaan garis lurus boleh ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kecurunannya adalah M dan pintasan Y-nya adalah C.
So, untuk kita cari tadi, saya dah sebut juga, untuk kita cari kecerunan, kita ambil saja mana-mana dua titik yang berada pada garis lurus. So, kita gunalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X. Y1. Y2 tolak Y2 kosong lah nah. X2 tolak X1. So, kita guna ni, kita dapatlah kecerunan. Sekali lagi saya tulis, biar masuk dalam kepala kita semua. Tu dia kecerunan. Nilai-nilai ni kita nak ambil kat mana? Ambil dekat table lah. Pada titik berkenaan. Kalau ni titik yang kedua, kita ambil table kita titik yang kedua. Kalau titik ni titik yang keempat, kita ambil table kita pada nilai yang keempat. Kita ambil nilai pada jadual. Baik, saya ambil contoh. Graf di bawah menunjukkan sebahagian daripada garis lurus yang diperoleh dengan memplot 1/Y melawan 1/X. 1/Y lawan 1/X. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Saya just nak bagi gambaran pada anak-anak. Bila kita dapat macam ni, kita faham bahawa apa? Y sama dengan MX tambah C. Kita faham itu. Dan Y sekarang adalah 1/Y. So, sini adalah 1/Y sama dengan M. X dia adalah 1/X. 1/X tambah C. Boleh tak kita kira nilai M? Boleh. Dari mana nak kira nilai M? Ni, dua titik ni. Apa dia M? 20 tolak 7 bahagi 19 tolak 1. 18. 20 tolak 7 berapa? Betul kah? Betul lah. 20 tolak 7 bagi 19 tolak 1. Itulah kecerunan dia. So, kecerunan ni kita letakkan di sini. C, tengok di sini. Ini adalah nilai C. So, C inilah, nak corner kat mana ni? C kita letak kat sini. So, lengkaplah persamaan garis lurus kita dengan mempunyai paksi Y, paksi X, nilai kecerunan dan juga nilai C iaitu nilai bagi pintasan Y. Baik, anak-anak. Kalau dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X, anak-anak ubah suai saja persamaan ni yang dah ada nilai M, yang dah ada nilai C. So, kita jadikan Y sebagai tajuk. Kemahiran ni bila kita belajar? Rasa-rasa saya masa anak-anak di menengah rendah dulu. Masa tingkatan 1, 2, 3 tu kita dah belajar tajuk-tajuk ni. Iaitu kita nak ungkapkan sebarang tajuk lah. Y atau X as a subject sebagai tajuk. Kemahiran algebra anak-anak kena kuasai lah untuk bahagian ini ya. Berdasarkan garis lurus matlamat mentafsir maklumat berdasarkan garis lurus penyampaian terbaik. Sebenarnya tak secara langsung saya dah hurai dah tadi. Bagaimana maklumat ni kita dapat daripada kecerunan dan juga pintasan Y atau C. Okey. Dan saya nak ambil satu contoh sini supaya kita lebih jelas. Okey, ini tugasan dia. Saya suruh plot log Y melawan X menggunakan skala. Okey, kita dah arif, anak-anak dah cakap tentang skala ni. Okey, saya nak fokus pada bahagian ini. Daripada graf cari nilai log Y apabila X sama dengan 0.9. Yang berikutnya cari nilai Y apabila X sama dengan 0 dan seterusnya. Cari nilai X apabila log Y sama dengan 2. Dan yang keempat, cari nilai X apabila Y sama dengan 20. Okey, saya rasa paparan berikutnya lebih jelas. Okey, ini yang saya nak bincangkan dengan anak-anak. Okey, tolong lihat dengan betul. Baik, kita tengok tugasan yang pertama. Graf ni kita dah dapat. Anak-anak dah boleh berjaya lukis graf garis penyuaian terbaik ini. Graf dia apa? Log Y melawan X. Graf ni kita dah berjaya plot, kita dah dapat satu garis lurus. Dan garis lurus tersebut pastikan dia memotong paksi tegak. Dalam kes kita ni paksi tegak adalah paksi log Y. So tugasan yang pertama, apa dia tu? Dia suruh cari nilai log Y. So log Y apa nilai dia? Dia cakap pada kita X adalah 0.9 ni. Nilai X ni berapa? 0.9. Katakan duduk sini 0.9. Kita pun buat garis, tengok sini. Kita dapat nilai dia adalah 2. 2 ni nilai siapa? Tengok paksi. Oh, paksi dia kata log Y. So 2 tu adalah nilai bagi log Y. Okey, 2 adalah nilai bagi log Y. So kita dapatlah jawapan kita. Okey, nampak? Kita dah dapat jawapan kita.
2 adalah nilai bagi log Y. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Okey, 2 adalah nilai bagi log Y. Dasar pen saya habis dakwat, tak keluar. Kita keluar dakwat. Isi balik dapatlah dakwat. Kita tukar warna pula lah. Jemu lah warna ni anak-anak noh. Berwarna merah. Kan hampa fobia dengan warna merah. Cikgu duk pangkau sang warna merah. Tak apa nah. Kali ni tak payah fobia lah. SPM dekat dah. Kena kental. Kita dah dewasa umur 17. Kan nak leceh ikut, jangan debat leceh. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Cari nilai Y apabila X sama dengan kosong. X kosong ni kat mana? X kosong ni dekat paksi. Dekat paksi Y. Dekat paksi log Y. Itulah X kosong. Sini nilai dia. Okay, saya ambil contoh lah. Katakan nilai dia tu adalah 0.2. Ni nilai tengah-tengah tu adalah 0.25. Dia bawah sikit. Bawah sikit. 0.25 lah. Kita anggap dia 0.25. Tepat dia potong tu 0.25. Apa dia tu nilai tu? Nilai log Y sama dengan 0.25. Soalan tanya apa? Soalan tanya Y anak-anak. Soalan tanya Y. So bila soalan tanya Y, yang kita dapat adalah log Y. Berapa nilai log Y? 0.25. So boleh kira tak nilai Y? Okay, sekejap ya. Pen saya habis dapat lagi. Sekejap ya. Okey. Kita diminta cari nilai Y. Yang kita dapat ni adalah log Y sama dengan 0.25. Di sinilah ramai calon-calon tersilap. So ingat nah, bila kita dapat maklumat bahawa log Y sama dengan 0.25, bagaimana nak kira nilai Y? Ini saya pasti anak-anak cekap dalam menggunakan kalkulator. Tekan apa? Tekan shift dulu kan. Tekan shift, tekan log, tekanlah 0.25, tekan equal. So yang dapat tu adalah nilai bagi Y. So kita kena prihatin. Kita kena lihat dengan jelas kehendak soalan. Kehendak soalan. Itu cara kita mentafsir graf. Okay, kita tengok contoh yang ketiga kot, yang terakhir. X, dia suruh cari nilai X. Dia tanya kita nilai X. Apa dia cakap? Dia cakap Y dia sama dengan 2. Ni bahaya. Pasal apa bahaya? Y sama dengan 2. Tapi kita punya graf log Y. So anak-anak kena tekan dulu log 2. Okey, kena tekan dulu. Maafkan saya. Saya pun dah tersilap dah. Dia habaq yang 2 tu adalah log Y. Sorry. Log Y sama dengan 2, X-nya berapa? So jelaslah. Sini log Y sama dengan 2, nampak? Log Y sama dengan 2, kita buat garis putus-putus. Kita lihatlah di sini nilai X dia. Nilai X macam tadilah kita dapat. X sama dengan 0.9. Okey, saya nak tengok juga yang keempat, yang terakhir. Nak tengok sini, yang keempat. Okey, ni yang keempat. Dia tanya nilai X dengan keadaan macam mana? Apakah nilai X apabila Y dia 20? Ini. X berapa? Dia habaq Y, dia cakap Y 20. Okey, ini kena hati-hati. Yang dia bagi adalah nilai Y. Tapi graf kita adalah nilai log Y. So anak-anak kena cari dulu nilai log Y. Tekan kalkulator atau mesin kira. Mesin kira janggal noh. Kita dah sebut kalkulator. Tekan dulu log 20. Nilai dia dapat berapa? Okey, nilai ni lah anak-anak tengok daripada di paksi log Y. Saya rasa ini kot. Nilai Y, nilai log 20 dia ada kat situ. So anak-anak tengok dapatlah terus nilai X. Dan itu adalah nilai X yang kita dapat. So apa dia kesimpulan dia? Kesimpulan dia kita kena lihat nilai. Kita lihat nilai yang kita dapat dan kita bandingkan dengan siapa? Kita kena bandingkan dengan nama paksi. Okey, dalam kes kita ni nama paksi dia yang dilabelkan pada paksi dia adalah paksi tegaknya log Y, paksi mendatarnya adalah X. So nilai yang kita dapat tu adalah nilai X dan nilai yang kita dapat daripada graf tu adalah nilai log Y. Kita lihat kehendak soalan.
Macam soalan ni tanya X, dia bagi Y. So kita kena tukarlah Y tu kepada log Y. Kenapa kena tukar kepada log Y? Sebab maklumat daripada graf adalah maklumat bagi log Y. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Ini pun kerap dia tanya dalam kertas satu. Dia suruh express Y in term of X dan sebagainya. Baik, bagaimana kita nak cari? Prinsip dia secara asas dia kita ada Y sama dengan MX tambah C. So bila kita lihat pada graf kita, Y kita adalah log Y. Dan M. X kita adalah X tambah C. So kalau dilihat sini C tadi, berapa nilai C tadi? 0.25 katakan. C tadi adalah 0.25. M kita boleh cari tak? M kita boleh cari. So kita akan ada log Y sama dengan M suatu nilai X tambah 0.25. Daripada sini anak-anak boleh olahlah nak cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik. Dan inilah persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Cuma dalam kes ini maybe saya tak akan tunjuk, anak-anak boleh kira sendiri, cari nilai. Ganti saja nilai M dengan suatu nilai. Itu dah persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Dia fokus kepada paksi Y dan paksi X. Itu nak kita lihat. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian. Satu peringkat yang paling kritikal. Satu peringkat yang paling anak-anak kena kuasai tajuk ini. Okey, saya akan bincang bahagian ini saja. Iaitu bagaimana anak-anak nak tukar equation atau relation atau hubungan antara X dan Y yang diberi kepada bentuk linear. Apa petunjuk bentuk linear dia? Dalam soalan dia akan sebut plot Y over X against X. Bermaksud Y over X ni adalah Y besar kita. X ini adalah X besar kita. Paksi X. Dan Y over X tu adalah paksi tegak. So graf kita dia bentuk macam ni. Sini Y over X. Sini adalah X. So bila kita lihat pada equation yang dia bagi, apa yang kita kena buat? Kita kena tukar Y kepada Y per X. Over pula. Y per X. So kita bahagi dengan X sini. Sini pun bahagi dengan X. Sini pun bahagi dengan X. Matematik tambahan ni dia adil. Walaupun nama dia tambahan. Buat benda tu sebelah kiri, kita kena buat benda yang sama di sebelah kanan. Pada semua sebutan tanpa kecuali. So kita akan dapatlah Y over X sama dengan 2K X tambah apa? Tambah P over K. Sehingga keluar apa? Keluar Y over X dengan X dan kita label lah dah. Ni Y, ini X. Sebelah X ni apa dah? 2K. Inilah M. Dan yang hujung sekali ni, inilah C. So sempurnalah equation kita dalam bentuk linear. Apa equation tu? Y over X sama dengan 2KX tambah P per X. Okey, anak-anak. Kita tengok yang berikutnya. Okey, dia bagi ni, apa dia? Log Y melawan X. So, kita kena log Y tu kita kena bagi jadi apa? Log Y. So dalam hukum log belah kiri, log juga sebelah kanan. Lepas tu sini jadi apa? Hukum log juga, log H tambah sebab darab, log K kuasa 2X. Lepas tu kita ubah lagi, log H tambah 2X didarab dengan log K. Sini log Y. Kita kena buat sampai ada log Y lawan X. So sini adalah X, ni X dia ni. Ini adalah Y. Okey, Y jelas. So kita ubah log Y sama dengan 2 log K darab dengan X tambah log H. Nah, kita ambil X ni saja ni, X ni saja. So dia ada apa lagi? 2 dengan log K didarab. Nah, ini adalah
M, ini adalah C, ini X dan log Y ni adalah Y. So anak-anak kena berlatih benda ni. Buat apa? Tukar equation yang dia bagi kepada bentuk linear. Okay, ini serupa lah. Cuma saya akan tunjuk yang ni nah. Last, sebab ini pun ramai calon tak nampak. Dia nak 1 per Y lawan 1 per X. Okay, 1 per Y lawan 1 per X. So, ni saya olah semula. Saya tak ubah equation, saya tukar bentuk supaya anak-anak nampak. Sebenarnya K bahagi Y ni samalah dengan K didarab dengan 1 per Y. So, sama dengan P didarab dengan 1 per X tambah 1. Okey. Yang kita nak hanya 1 per Y, so kita nak buang K ni. So kita bahagi dengan K, bahagi dengan K, bahagi dengan K. So kita dapat apa? 1 per Y sama dengan P per K, 1 per X tambah 1 per K. Nah, jelas. Ini adalah M dan ini adalah C. So daripada equation kita dapat, kita boleh kenal nilai M dan kita boleh kenal nilai C. Baik, ini anak-anak cuba tengok nanti. Nah, Y dia adalah log Y dan X dia adalah X. So sekali lagi kita log dua-dua belah. Ingat tu, H kuasa X bahagi K. Dalam hukum log kalau bahagi jadi apa? Jadi tolak. Sini tolak apa? Log H kuasa X tolak log K. Okey, nanti anak-anak sambung sendiri tengok. Boleh dapat tak? Sehingga keluar apa? Log Y dan juga X. Hukum log, nah, X boleh darab di depan. Okey anak-anak. Okey, saya akan tunjuk 1-2 contoh. Okey, kita tengok contoh ni. Dalam bahasa Inggeris, tak apa, bahasa Inggeris yang simple English je ya. Boleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y kuasa 2 sama dengan 2X 10 tolak X. Satu garis lurus diperoleh dengan memplot Y kuasa 2 lawan X seperti mana graf as shown in the diagram. Seperti mana yang tunjuk pada graf, dia suruh cari nilai P dan nilai Q. So soalan kita minta cari nilai P dan juga nilai Q. So bila kita rujuk kepada paksi Y dia menjadi apa? Paksi Y dia menjadi Y kuasa 2 per X. Kita ada equation ni. So apa kita kena buat? Y kuasa 2 kita kena bahagi dengan X. Ni pun bahagi dengan X. So kita dapatlah Y kuasa 2 per X sama dengan 2, 10 tolak X. Saya kembangkan. Saya akan dapat 20 tolak 2X. Sini Y kuasa 2 per X. So kita tahu ini adalah X, ini adalah Y. So saya susun. Y kuasa 2 per X sama dengan tolak 2X tambah 20. So ini C, ini X, ini adalah M dan ini adalah Y. Sekarang kita jawab soalan, kita nak cari P dan Q. Kalau nak tengok, kita boleh ganti. Boleh substitute nilai ni. Bila saya substitute, dia jadi macam mana? Okey. X adalah 3. Tengok sini nah. Tengok sini, X adalah 3 dan Y kuasa 2 per X tu adalah Q. So bila saya ganti di sini, saya akan dapat Q sama dengan tolak 2, 3 tambah 20. So kita dapatlah Q sama dengan 14. Okey, kita ganti saja. Untuk dapat nilai P, okey saya padam ni anak-anak. Okey, tengok equation dia di bawah. Equation garis lurus penyuaian terbaik tu berada di bawah. Untuk dapatkan nilai P, tengok situ. Nilai X-nya adalah P. So tolak 2P tambah 20. Nilai Y-nya adalah kosong. So sini kosong. So dari sini kita akan dapatlah P adalah 10. So bagaimana kita nak substitute atau kita nak ganti koordinat tu dalam persamaan garis lurus penyuaian terbaik yang kita dapat. Okey, anak-anak yang saya hormati sekalian, saya buat satu contoh lagi. Ini contoh terakhir yang saya nak kongsi dengan anak-anak. Pemboleh ubah X dan Y dikaitkan dengan persamaan HY sama dengan HY
sama dengan K X kuasa 2 tambah H. K, a straight line. Satu garis lurus diperoleh dengan memplot Y lawan X kuasa 2. So, dia buat apa nak dapat Y? Bahagi dengan H. Ini bahagi dengan H, ini bahagi dengan H. So, kita dapat Y sama dengan K per H, X kuasa 2 tambah K. So, itu dah Y. Ini adalah M, X tambah C. Daripada graf sangat jelas. C dia adalah 6. Maka K kita adalah 6. So, kecerunan dia sekarang adalah 6 over H. Sebab kita dah substitute K kita dengan 6. Dia maklum pada kita bahawa kecerunannya adalah 3. Maka 6 over H ni adalah 3. Maka kita dapatlah H sama dengan 2. Okey, anak-anak yang saya hormati sekalian. Itu saja yang nak saya kongsi di bawah tajuk hukum linear ni. Dan anak-anak berlatihlah untuk membina jadual dengan tepat. Kemudian memindahkan titik ke dalam graf mengikut skala yang ditetapkan. Harap anak-anak arif dengan skala ni. Kemudian tadi kita dah bincang bagaimana nak tukar equation yang dia bagi kepada bentuk linear. Proses itu mesti anak-anak tunjukkan dalam peperiksaan kelak. Proses apa? Tukar equation yang dia bagi kepada bentuk linear. Dah dapat bentuk linear, anak-anak boleh dapatkan maklumat-maklumat yang dikendaki daripada graf. So, kita padankan apa? Padankan Y sama dengan MX tambah C. So, dua benda yang sangat berguna di situ, iaitu M, kecerunan, anak-anak boleh dapat daripada graf, dan C juga atau pintasan Y juga anak-anak dapat daripada graf. Sekian untuk tajuk hukum linear. Terus belajar supaya anak-anak dapat memperoleh markah penuh dalam tajuk ini. Berapa tadi? 14 daripada 180 yang menyumbang lebih kurang 7 hingga ke 8% dalam SPM anak-anak kelak. Okey, selamat berjaya. Terima kasih.